Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tan Mengin dan sekarang saya akan memberi pembentangan saya tentang ideologi semasa. Apa itu ideologi? Perkataan ideologi berasal daripada perkataan Perancis dan istilah ideologi sehingga sekarang sukar untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh ideologi berbentuk abstrak dan pelbagai. Oleh itu, kita susah untuk memberikan definisi ataupun memberikan makna yang jelas, yang tetap. Ideologi adalah salah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sesebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosiogeografi manusia. Dalam tebel tersebut adalah pandangan ideologi daripada tokoh-tokoh dan ahli ilmuwan. Salah satu contoh adalah Muhammad Ismail. Beliau bertarikh bahawa ideologi ataupun perkataan makda, iaitu perkataan ideologi ataupun perkataan perjalanan hidup adalah pemikiran berdasarkan yang sama sekali tidak dibangun di atas pemikiran-pemikiran yang lain. Kenapa ini penting? Kerana dalam perjalanan sejarah, kita dapat melihat bahawa ada orang seperti tokoh ataupun ilmuwan yang saya sebut tadi sanggup mati kerana mempertahankan ideologi mereka. Ini menunjukkan bahawa ideologi bukan hanya mengenai bagaimana orang menjalani kehidupan mereka, tetapi juga bagaimana orang ingin mati kerana ideologinya. Fungsi dan kepentingan ideologi. Ideologi penting untuk membentuk struktur kognitif kita. Selain itu, ideologi juga menjadi pemancar tindakan sosial manusia dan juga memberi inspirasi kepada norma dan nilai sosial. Ideologi juga memberi jalan bagi manusia mencari identiti mereka. Salah satu contoh adalah ideologi nasionalisme, ialah ideologi yang kita memegang orang Malaysia, iaitu ideologi cintakan negara lah. Ini ideologi ini adalah satu identiti yang identiti orang Malaysia. Lain sekali, ideologi juga dapat menjadi motivasi untuk mencapai cita-cita dan mana-mana hidup. Kerana ideologi dapat membentuk struktur kognitif salah satu individu yang kuat. Oleh itu, mereka mempunyai vision ataupun dapat membina perjalanan kehidupan mereka yang lebih jelas dan lebih lancar. Oleh itu, mereka sering dimotivasikan untuk mencapai cita-cita ataupun mencapai kejayaan tersebut. Ideologi juga mempunyai kekuatan khas yang ketara kerana dimensinya. Kerana dalam segi pembentangan ideologi, penting dalam membentuk fleksibiliti untuk mengkaji perbezaan nilai dalam masyarakat. Kerana salah satu masyarakat mempunyai pelbagai orang yang berideologi berbeza. Oleh itu, walaupun bagaimana itu, kita pun sering bertoleransi dan berhidup dalam salah satu tanah yang sama. Oleh itu, kita boleh berfleksibiliti dan mengaji perbezaan nilai ideologi beliau ataupun salah satu lain dan lebih fahami ideologi orang lain. Contoh-contoh ideologi adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini dipopularkan oleh Adam Smith, iaitu bapa ekonomi dunia. Bapa ekonomi dunia adalah ekonomi yang berkaitan dengan perniagaan ataupun wang kan. Beliau menggunakan teori invisible hand, iaitu mereka menggunakan metod supply and demand untuk menjalankan perniagaan dengan negara-negara lain. Negara yang menggunakan ideologi kapitalisme akan menyebabkan bahawa ideologi negara yang seseorang individu yang mempunyai capital yang banyak dalam negara itu ataupun pasaran market yang banyak akan mempunyai kuasa yang banyak dalam negara itu. Ideologi sosialisme ataupun ideologi komunis ini pun kita familiar kerana kita belajar dalam sejarah kita. Ideologi komunis ini sedang dijalankan ataupun dipegang oleh rakyat-rakyat orang negara China. Ini adalah sistem ekonomi dan politik di mana pekerja memilih kaedah pengeluaran. Apa itu bermaksud? Ini bermaksud mereka mengutamakan semua pemilikan bersama, tidak akan menerima kehadiran pemilikan individu. Ini akan menyebabkan semua aset dan sumber akan diuruskan secara kolaboratif oleh kerajaan untuk kebaikan negara dan wilayah. Ini adalah sistem pemerintah negara China sedang melaksanakan. Ideologi fasisme ataupun ideologi nazisme. Ini ideologi negara yang menggunakan ideologi ini menggunakan sistem pemerintahan diktator ataupun dictatorship. Salah satu adalah tokoh Jerman, adalah Adolf Hitler.
yang mengawalkan tentera Nazi. Mereka ideologi tersebut memberikan tumpuan yang lebih besar pada kepimpinan pusat. Maksudnya dalam negara tersebut hanya satu orang saja ataupun satu tokoh saja mempunyai kuasa yang mutlak. Salah satu contoh adalah tokoh North Korea sekarang, ialah Kim Jong Un. Mereka pun menggunakan sistem problematik diktator. Ideologi nasionalisme ini yang lebih popular lah dalam negara kita, kerana dia adalah semakan patriotisme yang semangat cintakan negara. Individu yang mempunyai ideologi nasionalisme yang kuat akan berjuang dan berkorban bersama untuk melindungi kedaulatan negara, sama ada menjamin kemerdekaan negara dan juga mengharumkan nama negara. Ideologi liberalisme ataupun ideologi demokrasi adalah falsafah yang mengutamakan demokrasi. Ideologi tersebut, istilah ini berasal daripada perkataan Latin iaitu libera yang bermaksud kesetaraan. Dan ini adalah mempunyai kebebasan berfikir dan bercakap. Dalam negara itu, rakyat negara itu mempunyai peluang atau mempunyai hak untuk bersuara dan bercakap tentang isu-isu ataupun hak aspek-aspek negara itu, sama ada politik, sosial ataupun ekonomi. Janji mereka bersuara ataupun beraktif, mereka tidak melanggarkan undang-undang negara itu. Lain sekali adalah ideologi feminisme. Ini adalah ideologi yang menekankan hak dan tanggungjawab yang sama untuk wanita. Ini adalah ideologi yang menaikkan golongan wanita, so mereka adalah tahap sama dengan golongan lelaki. Maksudnya dalam satu negara, apa aspek ataupun isu, sesiapa yang melibatkan aspek ataupun isu tersebut, kita melihat orang itu adalah sebagai orang dan kita tidak akan membuat judgement walaupun berdasarkan mereka adalah perempuan ataupun lelaki. Salah satu contoh adalah tokoh Vietnam yang perempuan itu. Ini oleh kerana tokoh Vietnam perempuan itu, ideologi feminisme popular dalam zaman ini. Itu adalah pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nama saya adalah Thaqif Ashraf bin Zulkifli. Nombor kad materik saya adalah B0320104881, dan saya akan menerangkan tentang tajuk saya, iaitu ideologi modernisasi. Ideologi moden. Pada dasarnya, modernisasi merangkumi transformasi total dari kehidupan bersama tradisional atau pramoden dari segi teknologi dan organisasi sosial kepada corak ekonomi dan politik yang menandakan negara-negara barat yang stabil. Dengan kata lain, modernisasi adalah bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan terarah berdasarkan rancangan. Istilah dan ciri pemodenan. Pemodenan adalah proses mengubah masyarakat dari tradisional ke moden. Proses ini memulakan penyelesaian sikap untuk meninggalkan cara-cara sebelumnya yang tidak sesuai dengan keadaan semasa serta menerima perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupan sekarang. Syarat modernisasi antaranya adalah pemikiran saintifik yang bercorak dan dilembagakan dalam pemerintah dan masyarakat, dan juga sistem pentadbiran negara yang terbaik. Selain itu adalah kewujudan sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang berpusat di institusi tertentu, dan juga penciptaan iklim yang baik dan teratur sesuai dengan kehendak masyarakat menuju pemodenan dengan menggunakan media massa. Akhir sekali adalah tahap organisasi yang tertinggi dan juga pemusatan autoriti dalam pelaksanaan perancangan sosial. Ciri-ciri pemodenan yang antaranya adalah pemodenan telah merosakkan ikatan perpaduan sosial yang wujud dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kebersamaan dan kehidupan secara bersama secara beransur-ansur habis dan digantikan oleh persaingan dalam memenuhi kepelbagaian keperluan hidup. Yang keduanya adalah terdapat pengembangan pilihan peribadi. Pemodenan telah mengubah kehidupan masyarakat tradisional yang pada awalnya dirangka oleh kekuatan di luar kawalan manusia untuk diwarnai oleh proses individualisasi. Ini tandai antara lain oleh kepercayaan bahawa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih mengikut selera yang diinginkan. Terakhir sekali adalah terdapat peningkatan kepelbagaian kepercayaan. Keterbukaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan proses pemodenan membuka peluang untuk pembinaan semula nilai dan norma yang telah ditetapkan. Konsep moderniti. Prinsip-prinsip yang digunakan adalah rationalism, secularism dan liberalism. Konsep modernisasi didefinisikan dengan tiga cara, iaitu sejarah,
relatif dan juga analisis. Yang pertamanya adalah sejarah, iaitu bermaksud bahawa pemodenan dilihat sebagai gerakan ke arah ciri-ciri masyarakat yang akan dijadikan model. Seterusnya adalah relatif, yang bermaksud usaha yang bertujuan untuk menerangi piawaian yang dianggap moden baik oleh orang ramai dan golongan elit yang berkuasa. Seterusnya adalah analisis, iaitu bermaksud menggambarkan dimensi masyarakat moden dengan tujuan untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau pra-moden. Ciri-ciri manusia moden: bersikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru dan tidak ada prasangka. Sentiasa bersedia menerima perubahan setelah dia menilai kekurangan yang dihadapi ketika itu. Mempunyai kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekelilingnya dan juga memiliki kesedaran bahawa masalah ini berkaitan dengannya. Sentiasa mempunyai maklumat lengkap tentangnya dan juga lebih berorientasi masa kini dan masa hadapan. Sentiasa berhatikan potensi yang ada pada dirinya dan percayakan bahawa potensi ini akan dikembangkan. Peka terhadap perancangan dan juga tidak berputus asa atau menyerah pada nasib yang telah digariskan. Akhir sekali adalah percaya kepada kemampuan sains dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang terakhir sekali adalah kebaikan dan keburukan ideologi moden. Kebaikan yang saya terdapat daripada saya adalah masyarakat yang lebih setara. Selain itu adalah dapat dia mempromosikan perlindungan persekitaran dan juga industri moden menubuhkan pasaran dunia. Itu boleh mendapatkan pasaran-pasaran yang terdapat di Malaysia. Kita dapat menumbuhkan kepada tahap international. Tetapi juga keburukan yang saya dapat daripada ideologi moden ini adalah cukai yang lebih tinggi, mengurangkan insentif untuk melaburkan dan bekerja. Selain itu adalah kesatuan yang kuat menyebabkan pertengkaran antara pekerja dan pemilik, iaitu terdapat beberapa company atau pertubuhan yang memberi gaji yang cukup kecil untuk menyara kehidupan seseorang. Yang terakhir sekali adalah antagonisme kelas yang dipermudahkan, iaitu kini terdapat jurang yang lebih besar antara kelas. Sekian itu saja daripada saya. Itu saya Thaqif Ashabi Zulkifli. Saya akan memberi slot seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Caroline. Nombor matrik saya ialah B0320200025. Saya ingin jelaskan bahawa ideologi pasca moden. Konsep pasca moden. Pasca membawa maksud setelah, sesudah atau selepas. Moden membawa maksud dari masa sekarang dan berkaitan dengan masa kini. Secara ringkasnya, pasca modernisme ialah dunia baharu sesudah berlakunya modernisme. Pasca modernisme ialah pemisahan dari modernisme. Pasca modernisme telah menyebabkan banyak gerakan filosofis, artistik dan seni bina dan kritikal yang beragam telah muncul pada pertengahan sehingga akhir abad ke-20-an. Pasca moden juga bersikap sinis dan ironi terhadap ideologi modernisme. Perbandingan modernisme dan pasca modernisme adalah seperti berikut. Modernisme berlaku pada abad ke-19 dan awal abad ke-20-an. Manakala pasca modernisme telah berlaku pada abad ke-20-an dan modernisme telah menjauhi dari bentuk klasik dan konvensional. Manakala pasca modernisme telah menggunakan konvensi dan penggabungan berbagai gaya dan bentuk dan tidak percaya bahawa ideologi atau teori umum. Modernisme dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama dan pasca modernisme dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Modernisme adalah rasional dan logik, manakala pasca modernisme tidak rasional dan tidak saintifik dan menolak pemikiran yang logik. Kebaikan ideologi pasca moden ialah kebebasan bersuara dan kreativiti. Dari aspek seni bina, pasca moden telah memberi reaksi terhadap kegagalan dan kebodohan gerakan moden yang mengajar kesempurnaan. Kita boleh lihat
bangunan yang kreatif di gambar ini ialah bangunan di Germany. Pasca moden dari segi seni dan reka bentuk grafik telah mempengaruhi pengenalan budaya yang melibatkan berbagai media untuk menyampaikan mesej yang penting kepada orang ramai. Pasca moden telah menghasilkan banyak karya kesusastraan pada masa itu untuk bukan sahaja menentang ideologi kesusastraan moden dan juga telah mewujud pelbagai aliran pemikiran dalam sastra pasca modernisme. Dari aspek perancangan bandar, ideologi pasca moden berfikir dengan berkepelbagaian dan kurang mengikut hanya satu penyelesaian sahaja. Seperti yang dalam gambar ini, modernisme telah bina bangunan dengan satu cara sahaja, jadi itu membawa kegagalan. Seterusnya ialah keburukan ideologi pasca moden. Hal ini boleh dilihat dari intelektual, agama dan sistem keluarga. Terdapat banyak tokoh telah mengkritik pasca modernisme bahawa ia tidak bermakna dan mendorong kekaburan. Seperti menurut Noam Chomsky, pasca modernisme tidak mengubah apa-apa pada pengetahuan analisis atau empirikal dan ideologi mereka tidak membawa bukti prinsip teori. Dalam agama, pasca modernisme bersifat anti-agama dan anti-Tuhan. Pasca modernisme ialah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden, dan menurut pemikir pasca modernisme, agama adalah sesuatu buatan manusia dan akan berubah mengikut tempat, masa dan bangsa. Jadi berbuktilah pasca modernisme ialah anti-agama dan anti-Tuhan. Dari sistem keluarga, ideologi pasca moden telah menyebabkan ibu bapa tidak bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak disebabkan tekanan masyarakat kapitalisme yang melibatkan letusan red race. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga cetek pengetahuan agama dan menurut Muhammad Shahir, banyak gejala keruntuhan sosial telah berlaku dalam sistem keluarga masa pasca moden. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Hanan bin Yusof. Nombor matrik D0319100175. Hari ini saya akan membincangkan dua topik terakhir dalam perbincangan kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan cabaran ideologi, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kesan ideologi yang kita boleh nampak sehingga masa kini. Okey, saya akan meneruskan topik kita yang seterusnya adalah cabaran ideologi. Bagi cabaran ideologi ini, saya akan memfokuskan pada ideologi pasca modernisme. Yang pertama adalah manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat pihak lain. Di sini bermaksud manusia pada zaman itu menggunakan akal fikiran sendiri tanpa mengambil berat pendapat orang lain. Fahaman ini disebabkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat pada zaman itu. Perkembangan postkomunisme pada era globalisasi menyebabkan gerakan kebebasan semakin berkembang. Berasaskan kepada kepenggunaan atau konsumerisme dalam mencipta dunia globalisasi, akibat sistem kapitalis inilah manusia menjadi rakus dan gelonjok sehingga menyalahgunakan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah. Sifat kepenggunaan dan kebenaran ini kemudiannya mengabaikan nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai keagamaan dan kelembagaan yang dipupuk sebelum ini. Seterusnya adalah kemunculan gerakan feminis ataupun hak asasi persamaan gender. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menegah atasan yang berpendidikan tinggi. Mereka memperjuangkan soal keadilan sosial, kelaksamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi
dan kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat menyudahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pas-komunisme apabila beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia kolot. Era pas-komunisme juga menyaksikan institusi kekerajaan semakin rapuh serta tidak lagi mampu membentuk masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Ini kerana kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sepadan. Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan. Contoh yang diberikan oleh Profesor Ulung negara kita iaitu Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal bin Hassan. Beliau berkata antara satu gerakan yang benar-benar berbahaya iaitu gerakan masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan label barat di negara kita. Contohnya adalah menghalalkan perkahwinan sesama jantina, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Seterusnya adalah kesan ideologi. Untuk ideologi sekularisme, masyarakat pada masa itu mengamalkan agama tidak mempunyai kehidupan. Pada zaman kapitalisme pula, terdapatnya double standard dalam kalangan masyarakat. Maksudnya yang kaya berkawan dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Cara layanan antara dua standard itu juga berbeza. Seterusnya adalah humanism, wujudnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pada ideologi ini bermulanya lah hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau kita tengok pada ideologi sekularisme, agama tidak mempunyai kehidupan. Yang terakhir adalah hedonism, menggunakan akal dan tidak bertindak melulu untuk hawa nafsu. Kesimpulannya adalah kemasukan ideologi yang datangnya daripada barat mampu memberi kesan negatif terhadap kehidupan jika tidak ditapis, dan sebaliknya. Saya memetik satu hadis yang berbunyi, kamu akan mengikut jalan-jalan golongan yang belum kamu sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, yakni pasir sekalipun, kamu akan mengikutinya. Kami, iaitu para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Baginda menjawab, siapa lagi? Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Renung-renungkanlah. Sekian, terima kasih.